بك ونعمك ونستعوذك من شر ما صنعت بنعمتك إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja minallah illa ilayhi. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya manjatkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal ketaatan. Dengan kita mensyukuri, yakni kita menghayati nikmat yang Allah kurniakan, yakni nikmat iman, amal ketaatan, dengan kita terjemahkan dengan sebenar-benar kefahaman, yakni kita mengutamakan ilmu yang membawa kepada jalan untuk mendapatkan kefahaman. Dan barang siapa yang Allah nakkan kebaikan pada dirinya, kata Nabi SAW, may yuridillahu bi khairan yufaqihu hafiddin. Barang siapa yang Allah nak kurniakan dia kebaikan, Allah akan berikan dia kefahaman, yakni melalui jalan ilmu. Lawan dia, mafhum ataupun ibrah pada hadis tersebut, barang siapa yang Allah tak nak bagi dia kebaikan, maka Allah akan jauhkan dia daripada jalan ilmu. Maka bersyukur jemaah sekalian, Allah pilih kita, Allah permudahkan kita untuk datang hadir
Setiap minggu Mas sekalian. Saya tahu berat, saya tahu. Saya yang Allah takdirkan menganjurkan yang pun berat. Bukan senang nak menganjurkan majlis ilmu. Persiapannya, konsentrasinya. Kita kalau nak mengendalikan majlis ilmu atau nak hadir majlis ilmu, memang perlukan kepada konsentrasi yang tinggi. Dia bukannya mudah. Sebab itulah ganjaran yang Allah SWT berikan. Mereka kata Nabi SAW itu, setiap jalan yang kita tempuhi untuk menuntut ilmu itu adalah setiap jalan itu Allah angkat darjatnya, Allah hapuskan dosanya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, langkah tu, setiap langkah tu hapus dosa, angkat darjat. Kemudian Allah permudahkan jalan ke syurga. Jalan ke syurga dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Maka kita dah faham mahal keadaan itu, maka kita akan pertahankan. Kerana apa? Memang kita ending nak masuk syurga. Nak gimana lagi? Amalan yang kita nak pertahankan menuntut ilmu, alhamdulillah. Dan saya pribadi pun memang letakkan diri sebagai talibul ilm, penuntut ilmu. Dan saya mengajar bukan kerana saya ni berilmu, tidak. Sebenarnya saya nak ingatkan diri saya tentang apa yang saya belajar. Betul. Ni kitab yang dibawakan ni adalah apa yang saya belajar. Dengan Tuan Guru Dr. Ni'mat Syukur Ni'wan Hafizahullah Ta'ala alaih. Dan Allah rahmati beliau, seluruh ahli keluarga beliau, tempatkan beliau di kalangan orang beriman, saleh dan salih, masukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan siapa yang menyusuri kajian kitab beliau, Allah berkati seluruh ahli keluarga, Allah jadikan keluarga keturunan saleh dan salihah, dihimpunkan semua dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi bila kita mengajar bukan sebab kita ada ilmu, kita nak beritahu aku ada ilmu, tidak. Sebenarnya adalah untuk diri sendiri. Semua amalan yang kita lakukan adalah untuk diri sendiri, untuk orang. Ada satu kisah seorang kontraktor ni mas sekalian. Dia ni dah lama kerja dengan bos dia lah. Dia bekerja. Dia kontraktor seorang tukang rumah, pandai buat rumah. Sampai setahap dia dah malas lah, dia rasa dah penat, dah berusia, dah penat. Jadi dia nak berhenti. Lalu dia kata dia nak berhentilah kat bos dia. Tuan, saya dah nak berhentilah, saya penat lah kerja dah. Jadi bos dia kata orang kerja bagus kan, jadi payahlah nak berhenti. Semua bos dia kata tak apalah, cuma minta last kerja, last job. Maka yang last ni, lepas habis ni kamu tak payah buat dah, berhenti lah. Maka si tukang ini, dia pun ambil lah kerja itu dengan hati yang berat. Dan sambil dia buat rumah tu, dia akan fikir apa ini yang last dan tak nak buat dah. Maka keadaan dia buat tu macam mana? Macam mana orang kerja nak balik kan? Tunggu nak balik, nak punch card kan? Dah tak sempurna hati, tak beri perhatian, jadi buatlah kadar. Siaplah rumah itu. Dan bila dah siap teman sekalian, rupanya bos nak bagi rumah tu kat dia. Tepuk dahi kawan. Allah, kalau kau tahulah rumah ni untuk aku. Itulah dia buat yang paling superb dia buat teman sekalian. Kita ni kalau untuk orang, kita kan kadang ni buatlah kadar je. Tapi untuk kita buat beria kan. Tapi Islam tak macam itu. Islam untuk orang tu kena buat berhabis baik. Isar dia panggil, utama ke orang lain. Malah dalam memberi tu kena bagi apa yang kita suka. Bukan kita tak suka. Apa kita suka makan tu kita bagi. Kalau suka makan lobster, bagi lobster. Dia punya tekak dia tekak mahal kan. Kalau durian ni dia allergic durian, tapi kalau musang king saya okey. Melampau lah. Yang lain saya allergic katanya. Tak apalah, buat kenduri musang king, nasib kawan. Dia masalah ni, dia seorang ni makan, orang lain tu hujat tengok telan Elio dia. Kalau nak, macam mana saya usaha? Kamu usaha katanya. Amboi, sombong orang itu. Jadi jemaah sekalian, apa yang kita buat ni ada untuk diri sendiri, tak ada untuk orang. Dia tak ada buatkan amalan untuk orang, tak ada. Buat imam, ada anak-anak kita pun tak adalah dia buatkan amalan untuk kita pun. Mak ayah amalan sendiri lah. Yang dia buat apa? Dia doakan. Dan hasil titik perlu kita mendidik dia hingga dia besar jadi orang baik, itulah amalan kita. Namun dia nak buatkan kalau dia ingat.
nak infakkan. Kadang-kadang anak-anak suka bagi mak duit. Bagi mak duit, betul lah kan, baguslah. Anak dapat pahala, mak dapat duit. Mak belum dapat pahala lagi, mak suka lah dapat duit kan. Sebab kalau anak kata, mak saya dah bagi pahala kat mak, pahala mak pun. Tapi sebenarnya berguna untuk mak atau pahala. Jadi nak bagi pahala tu bukan senang. Belum tentu kan. Ingat, kadang-kadang nak infak nama atas mak, gila. Bila aku letak infak atas mak aku ni, baik aku pakai macam tu. Nampak? Jadi maksud kata, apa yang kita lakukan ni adalah untuk diri sendiri. Semua kebaikan kata Allah untuk diri kamu sendiri. Jadi buatlah yang terbaik. Kerana tak ada siapa yang akan buat untuk kita, melainkan diri kita sendiri. Baik iman sekalian, meneruskan kajian kita dalam muka surat edisi pertama 142, edisi kedua 147, dalam perbahasan membincangkan sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Baik, kita masuk ke perenggan yang kedua. Kita masih membincangkan dalam sifat salbiyah, sifat salbiyah yang terakhir pada susunannya, ini wahdaniyah. Perenggan kedua dalam muka surat edisi yang kedua tu 147 lah. Edisi pertama bukan perenggan kedua. Dalam pembincangan mungkin Imam Al-Sanusi memandang ayat ini. Ada 141. Okey. Mungkin Imam Al-Sanusi memandang ayat ini sama seperti ayat yang ke-49. Ayat yang mana? Surah Al-Hadid ayat 2. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat tersebut, ya, yang mana sama seperti ayat yang ke-49 surah Al-Qamar, iaitu Allah SWT bersendirian dalam mengadakan dan mengaturkan. Dengan pandangan yang sama beliau memandang kepada ayat berikut, iaitu ayat yang ke-96 surah As-Saffat. Wallahu laqaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu. At-Tabari, Al-Baidawi dan Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat tersebut, mereka tidak langsung menyentuh sebarang pandangan tentang Al-Wahdaniyah Allah SWT. Mengikut At-Tabari, ayat ini menunjukkan dua pengertian. Pertama, ialah Allah SWT menjadikan kamu dan amalan kamu. Manakala yang kedua, ialah Allah SWT menjadikan kamu dan apa saja yang kamu buat akannya. Al-Baidawi lebih cenderung kepada pengertian yang kedua, yakni pengertian kedua yang mana? Menjadikan kamu dan apa yang kamu buat akannya. Kalau yang pertama, At-Tabari mengatakan menjadikan kamu dan amalan kamu, yakni dalam ayat As-Saffat, Al-Imam Sanusi nak melihat persamaan perbahasan daripada surah Al-Hadid ayat 2, ayat 49, Al-Qamar dan As-Saffat ayat 96. Namun dalam terjemah Al-Mufassirin, At-Tabari, Al-Baidawi, Ibnu Katsir tidak membawa kepada perbahasan wahdaniyah, namun dia ada berkaitan dengan perbahasan Al-Wahdaniyah. Al-Wahdaniyah ni apa jemaah sekalian? Nak mengesahkan Allah SWT pada zat, sifat dan af'al. Kita nak wahdaniyah, yakni tidak ada duanya, bersendirian dia, mengesahkan Allah Ta'ala. Namun dalam perbahasan ayat As-Saffat ayat 90 yang dibacakan sebentar tadi, At-Tabari meletakkan perbahasan tersebut lebih cenderung kepada Allah menjadikan kamu dan amalan kamu, amalan. Dan Al-Baidawi mengatakan Allah minta maaf, yang pertama Allah menjadikan kamu dan amalan kamu, kedua Allah menjadikan kamu dan apa saja yang kamu buat. Maksud kata At-Tabari pecah berdua pecahan. Al-Baidawi lebih cenderung kepada pengertian yang kedua daripada pecahan yang At-Tabari telah berikan. Apa yang kedua, yakni menjadikan kamu dan apa saja kamu
buat akalnya. Al-Baidawi lebih cenderung kepada tersebut, manakala Ibnu Katsir pula lebih cenderung kepada pengertian yang pertama. Syed Qutb memasukkan ayat tersebut dengan Allah SWT itulah pencipta yang tunggal yang layak disembah. Demikianlah sifat salbiah menafikan. Ini kesimpulan daripada salbiah ni yang kita bincangkan dari al-qidam, al-baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan al-wahdaniyah. Apa itu sifat salbiah? Yakni menafikan perkara-perkara yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salbiah ni menafikan. Bagaimana cara menafikan yang tak layak bagi Allah SWT? Yakni dengan cara al-qidam, menafikan adanya permulaan bagi adanya. Al-qidam, al-baqa, menafikan kesudahan bagi adanya. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, menafikan serupanya dengan segala yang baharu. Qiyamu ta'ala binafsi, menafikan dia berkehendak pada zat dan pencipta. Dan al-wahdaniyah, sudah menafikan berdua baginya bagi zat, sifat dan perbuatan. Wahdaniyah. Baik, imam yang muliakan Allah SWT. Maka fungsi ataupun perbahasan Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih menetapkan salbiyah, itu ada tujuan untuk menafikan perbahasan yang tidak layak bagi zat nafsiyah. Zat yang wujud itu dia tidak ada permulaan. Jadi perbahasannya qidam, dia tidak ada akhir. Perbahasannya kekal, baqa. Dia tak sama dengan yang lain. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, dia tidak perlu digandingkan dengan yang lain-lain, berkendak dengan yang lain-lain. Qiyamu ta'ala binafsi, dan ianya zat itu tidak ada 2, 3, 4, wahdaniyah. Baik. Maka bagaimana kita nak menterjemahkan dalam kehidupan? Ni macam mana cara dia? Dimuliakan Allah SWT. Baik. Maka di sini kita akan nampak bahawasanya apabila kita beriman, amantu billah, beriman kepada Allah, merujuk pada syarah al-wujud. Siapa yang kata syarah al-amantu billah tu? Itulah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan amantu billah, bila kita beriman kepada Allah bahawasanya al-mawjud, yang wujud hanya Allah, itulah Imam Ahmad bin Hanbal, maka kita beriktikad bahawa dialah yang kekal, bermula tanpa ada permulaan, dialah yang awal tanpa ada pengakhiran, masuk baqa. Jadi makna kata bila kita meminta kepada Allah SWT yang kekal, maka kita tidak ada kesedihan dalam hati kita. Ini caranya. Sebab kita berurusan dengan kehidupan. Kehidupan ni barang baru, kehidupan ni banyak benda yang kita kena, Allah Ta'ala telah menciptakan, menjadikan kita, menciptakan kita, dan segala perbuatan dan juga segala amalan. Di sini meletakkan juga perbahasan wahdaniyah. Makna kata seluruh pentadbiran, lahu mulkus samawati wal ard, ini semua di bawah kekuasaan Allah. Tak ada pun gandingan, tak ada pertolongan pada malaikat tolong ke, jin tolong ke, mereka kan dalam perbahasan gaib, tak ada. Maka Allah SWT itu esa, menguasai segala-galanya. Maka kalau kita faham bahawasanya Allah Ta'ala menguasai segala-galanya, yang lebih halus atau yang lebih kita nak mendalami adalah perbuatan yang kita lakukan hari-hari. Contoh, perbahasan masih bincang tentang usaha kita. Contoh, usaha. Di sini jelas segala yang kita usahakan, segala yang kita usahakan, semua benda, semua yang kita usahakan, itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan usaha kita. Bila Allah yang menciptakan usaha kita, ciptaan tidak boleh menentukan hasil. Tu. Kita Allah jadikan. Wa khalaqakum, Allah jadikan kita. Dan bila Allah jadikan kita, juga Allah cipta af'al kita, perbuatan kita. Baik dan buruk, ya, baik dan buruk dua-dua Allah ciptakan. Sebab Allah ciptakan sebagai ujian. Dan Allah ciptakan akal fikiran lebih kepada manusia untuk berfikir.
Allah ciptakan segala hasilan daripada perbuatan. Bila kita faham yang kita usahakan itu terhasil dengan ciptaan Allah, bukan kita yang menciptakan hasil. Okay. Di sini kita akan nampak bagaimana nak wahdaniyah ni, maksud kata hasil pun Allah Ta'ala ciptakan, usaha pun Allah ciptakan, dan semuanya di bawah ciptaan. Siapa yang menciptakan? Dialah yang ada sedia ada. Yang hanya senya ada hanyalah dia. Maka bila kita faham hanya senya ada yang adalah dia, maka kita tengok apa yang ada, tidak boleh melupakan dia. Wallahi jemaah sekalian, takkan boleh. Tetapi yang takkan boleh itulah yang kita akan selalu lupakan. Kenapa? Kerana kita kata perangkap dengan usaha yang kita lakukan, atau perangkap balik dengan usaha yang membawa kepada dunia. Hasil, usaha hasil ni bubuh kat kita. Jadi cara nak selamat untuk kita sentiasa berada dalam keadaan mengesahkan Allah, inilah tujuan sehingga kita membesarkan Allah, ta'zim. Maka kita meletakkan perbahasan dalam bab, kalau kita tengok penuntut wahdaniyah ini pada salbiah, maka kita tengok tadi, usaha aku ni ciptaan, aku tak boleh mencipta sendiri usaha ini. Walaupun usaha yang kita lakukan itu, kita nampak pada diri kita yang berusaha. Contoh kita masak. Kita masak. Ada yang tuan kita tanya soalan, bila kita masak, SOP masak itu datang pada ilham kita buat kan? Ilham kan? Nak masak apa? Masak kari. Okey, masak kari. Bila masak kari, sekarang kita memasak, masuk ikan, masuk santan, masak semua, jadi kari. Bila jadi kari, kita pun nampak sedapnya aku masak. Kan? Sedapnya aku masak. Pada syariat, betul lah perbuatan adat. Sedapnya aku masak. Tapi dalam kita nak mengesahkan Allah SWT dalam perbuatan SOP dunia ni, Allah Ta'ala ilhamkan manusia untuk melakukan ikut turutan itu. Maka turutan SOP yang berlaku itu memang di bawah ciptaan Allah. Ubah saja tak jadi. Nak masak kari guna apa? Daun kari kan? Boleh pakai daun mana? Daun pisang boleh? Allah Maha berkuasa. Makhluk tiada kuasa. Pakai contoh, dia bubuh daun pisang jadi kari. Boleh tak? Di sisi Allah boleh tak? Di sisi Allah boleh tak? Boleh. Allah berkuasa menentukan. Tetapi Allah telah menentukan manusia dalam perbuatan pada manusia ada syaratnya, ada SOP-nya. Maka kari kena dengan daun kari. Siapa yang ciptakan kari kena daun kari? Siapa? Allah. Ikut Allah lah tu. Kita je kata ikut makhluk, siapa suruh? Dalam proses, contoh buat ciptaan bangunan, contohnya saya bagi tempoh hari, susun konkrit, susun batu, jadi ikut SOP itu, susunan itu adalah SOP manusia ke Allah? Ini bukan sekadar sebut mulut dah tau. Ini Allah belaka. Jangan begitu. Kita kena tahu kenapa dari Allah. Kerana ni as-sofat ni, kita nak mengesahkan perbuatan itu tidak akan terjadi sendiri. Tak boleh kita yang menyusun SOP itu. Mana mungkin kita boleh dapat ilham kalau tidak Allah mengilhamkan. Lalu ilham itu terjadi, kena ada simen, kena ada bancuhan, kena ada agregat, batu agregat itu dicampur sebati, maka jadilah simen. Maka SOP itu adalah SOP yang telah Allah tetapkan. Dipanggil wama ta'malun. Aku yang tetapkan buat begitu. Nak ubah boleh tak? Tak boleh. Kita tak ada kuasa nak ubah. Tu baru betul. Kita tak ada kuasa nak ubah. Tapi kita kena buat. Kita buat itu mengikut apa yang telah Allah ciptakan. Jadi pendek kata, semua yang berlaku kat dunia ni ciptaan Allah. Semua.
Buat kereta ciptaan Allah, bangunan ciptaan Allah. Ini kata tuan guru saya kata, tengok bangunan sampai nampak Allah. Ingat plan-plan tu kau buat ke? Memanglah syariatnya kamu yang melakukan. Kita memang orang tak malu. Jangan kata kita tak ada af'al. Salah. Kita ada af'al, perbuatan yang kita buat ni. Kita lukis, kita minum, kita tidur. Itu af'alul ibad. Dipanggil perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu af'alul ibad. Itu dipanggil usaha. Bikasbi, usaha. Ustaz, macam mana pula datang dia, contoh Ustaz, dia tak ikut SOP tu. Tak ikut batu gigit, tak ikut batu simen, tak ikut, tiba-tiba jadi tiang. Zat naik tiang. Tetap ikut SOP juga. Cuma SOP dalam kaedah kedua. Tu je lah. Encik kaedah tu pula. Kaedah yang langka, yang mencari adat. Mencari adat dengan apa? Mungkin dia zikir, dia mu'ah, dia surajat, dia minta. Tapi tetap batu juga naik. Tetap batu juga macam tiang di Demak yang saya kata tiang Masjid Empat Wali. Tiang besar-besar, satu pemeluk besar. 4 tiang tegak. Tetapnya tegak tu tiang kayu. Syariat tetap syariat. Maka syariat hakikat tidak terpisah. Tidak terpisah. Maka di sini dalilnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi jangan kita ni aku buat, ni Allah buat, ini Allah buat. Ni akhirnya ada dua. Segalanya itu Allah ciptakan. Allah ciptakan. Minta maaf kereta 2903 warna biru. Minta tolong alihkan, mungkin ada halangan. Terima kasih. Okey. Jemaah sekalian, cuba tengok ta'malun ciptaan. Apa yang kamu buat, perbuatan Allah ciptakan. Kamu dan benda-benda. Perbuatan af'al tu perbuatan manusia, af'al ibad kita buat, tapi perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Jangan kata Allah buat pula. Ni salah faham dah. Ini Allah yang buat ni. Ini Allah yang buat. Allah buat maksudnya bukan Allah buat dengan kita faham af'al itu. Kita kata ini ciptaan Allah. Itu lebih tepat. Kita berbuat, tapi perbuatan yang kita lakukan ta'malun itu adalah khalaqakum. Allah ciptakan. Tanpa ciptaan itu, tanpa ada Allah ciptakan, maka tiadalah perbuatan. Maka perbuatan itu adalah di bawah ciptaan Allah. Okay, jadi satu lagi pengajaran yang kita tengok bermaksud bila Allah ilhamkan seseorang itu untuk melakukan sesuatu perbuatan itu, apatah lagi perbuatan yang baik, sudah pasti Allah datangkan berserta hasil. Boleh jelas? Contoh, kita berdoa, perbuatan kan? Perbuatan itu adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan perbuatan itu untuk kita berdoa. Bermaksud bila Allah ciptakan pasti bersamanya hasil. Sebab tu kita boleh tahu bila dia tak buat benda tu mesti tak jadi macam ini. Kalau kamu tak buat benda Allah muka, mesti tak ada benda ni. Ada berserta sekali. Sebab yang buat tu Allah. Allah yang ciptakan perbuatan. Bila Allah ciptakan perbuatan, bila Allah nak merahmati seorang itu, Allah nak bagi apa yang dia nak, Allah ciptakan perbuatan baik untuk dia. Dia melakukan kebaikan. Sebab dia melakukan kebaikan, Allah hasilkan ciptaan kebaikan daripada perbuatan baik dia. Mana kalau dia contoh, saya Ustaz, bolehkah Allah bagi ni? Dia tak ada bolehkah Allah bagi. Maksudnya perbuatan yang kita lakukan itu apabila mengikut syariat Allah, ending dia adalah memang hasil yang baik. Sebab dia kata buat baik balas baik. Bersalahan kalau kita kata buat baik balas jahat. Mana kita cuba mengubah sunnatullah, kita cuba berkuasa atas itu. Alah, belum tentu yang solat tu jadi baik. Nampak? Padahal Allah dah ciptakan perbuatan taat itu kamu mesti baik. Jadi selagi mana kamu duduk dalam ketaatan yang telah aku ciptakan itu, nak duduk tu Allah bagi kita akal fikiran untuk kita ada usaha untuk memilih tadi. Itu ciptaan Allah semua ni. Sebab kita ni ada kelebihan sebagai manusia yang ada akal. Itu jaga je mas sekalian. Jadi makna kata tak terpisah keduanya itu.
Tak ada istilah perbuatan manusia sendiri. Itu namanya ni yang kita mentauhidkan Allah. Tak ada sendiri. Ni yang kamu buat ni, ya, perbuatan yang aku buat ini ciptaan Allah. Itu ayat dia. Af'al yang ada pada aku sekarang ni Allah ciptakan. Apabila Allah ciptakan perbuatan yang aku sedang lakukan, Allah ciptakan hasil daripada perbuatan yang aku lakukan. Maka ciptaan Allah ini Allah sudah letakkan dalam sunnatullah. Tiada yang berubah pada ciptaan, tiada pada aturannya. Tak ada yang berubah. Ini ketetapan dipanggil. Nanti masuk dalam perbahasan seterusnya sifat ma'ani, dia akan lebih nampak dalam bab kudrah iradah. Nampak ke situ. Baik. Walaupun nanti dalam bab nanti kudrah iradah juga nanti kita akan masuk, walaupun kita bincang tentang takdir di sini, qada dan qadar, di sini kita akan nampak bagaimana perbahasan takdir itu. Yang dinamakan, kalau dalam bab takdir ni ada yang mubram dan muallaq. Dan yang ini mubram ni yang muktamad, yang telah ditetapkan, tak ada dalam ni. Saya bawa perbahasan. Muallaq ini masih boleh berubah. Ingat, bila masih boleh berubah, bukan kita yang ubah. Tetap ciptaan Allah. Telah Allah ciptakan pada takdir muallaq itu ada perubahan, maka perubahan itu bukan berubah sebab kita, tapi telah Allah ciptakan perubahan itu dari awal. Setting itu dah setting siap-siap dah. Mubram tetap Allah telah ciptakan ketetapan dari awal. Muallaq berubah, Allah telah ciptakan perubahan dari awal. Bukan tengah-tengah tu baru nak berubah. Dah. Setting tu dah lama di dalam pengetahuan Allah. Tinggal kita je yang tak tahu. Yang penting kita kena tahu sifat Allah itu bagaimana, supaya kita tidak meletakkan Allah dalam perbahasan makhluk sehingga kita beranggapan Allah itu seperti mana yang kita sangkakan salah. Sebagai contoh tentang usaha, Allah ikut usaha hambanya. Kalau Allah minta, mesti Allah kata macam ni. Nampak? Kita telah meletakkan bahawasanya Allah SWT itu menuruti hambanya, seakan hambanya punyai juga kuasa yang sama dalam nak menentukan hasil. Tak ada. Bagaimana hadis ana inda zanni abdi bi itu, aku bersama dengan sangkaan hamba-hambaku terhadapku. Yang ni macam mana kita faham sifat Allah ni lah. Kalau kita tak faham kata Allah tu wujud, kita kata ya ke? Itulah sangkaan kamu. Itulah sangkaan tu. Itu pun Allah telah takdirkan. Sekiranya ada hamba-hambaku yang masih tidak percaya pada aku, maka Allah telah takdirkan bahawa ini hasilnya. Tapi kata lain, kita telah bincangkan tadi, kita conclude segala perbuatan kita, hasilan kita itu di bawah ciptaan Allah. Maka di sini datanglah sifat ubudiyah. Datanglah sifat ubudiyah. Macam mana ubudiyah? Kita berharap kepada Allah. Dulu lagi ni. Ini kita luar sana ni. Oh, kereta biru 7203. Dia blok tu cinema depan sana. Oh, bukan 2903, bukan. 7203. Tak ada kereta sini. 7203 kereta biru. Lupa nombor plate. Dia pakai luar dia. Pakai luar tak ada. Luar dia. Okey, baik. Maknanya orang ni tak ada sini lah. Ingat, kereta biru 7203. Confirm tak ada kan? Orang Proton Saga. Tujuh 7203. Okey. Ada halang kereta? Oh, okey. Cuba tengok kereta Proton warna biru 7203. Beza. Oh, Beza biru. Itulah ada lupa nombor plate.
Dia pun yakin rasa tak ada apa-apa berlaku kan. Okey. Boleh? Alih kipas. Baik. Oh, okey dah. Sikit lagi. Okey. Terima kasih. Baik jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka di sini jangan lagi kita terkeliru tentang hasil apa yang berlaku. Segala hasil dalam ciptaan Allah. Kita hanya melakukan dan Allah yang menentukan. Nombor berapa? Cak kuat dah pula. Nombor 1. Bukan nombor 1. Tak boleh lagi kita bagi kredit sebenarnya. Okay. Maka selagi mana kita mengikut segala syariat yang telah ditentukan, yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita berada di dalam qadar Allah, kekuasaan. Lalu kita melakukanlah dengan penuh yakin di atas keterutamanya bila kita melakukan kebaikan. Yakinlah bahawa itulah yang telah ditentukan. Selagi mana kita melakukan kebaikan, bahawa inilah ketetapan yang Allah tetapkan, Allah telah ciptakan. Hasil kepada kebaikan itu sudah pasti hasil yang baik. Cuma lagi kita tak tahu apa hasilnya. Itu di dalam rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tidak boleh kita bersangka su'zon, bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Di sinilah cabaran kita dalam menjalani, mendepani kehidupan untuk berhadapan dengan tanggapan-tanggapan. Sebab tu dalam surah Al-An'am ayat 116, tak silap saya, cuba buka Al-An'am 116. Surah Al-An'am 116. Apa kata Allah? Al-An'am 116. Dan jika engkau menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Kalau tengok kebanyakan manusia, dia akan nampak pada hasil perbuatan itu tertakluk pada diri dia. Dia yang menentukan salah satu perbahasan ini. Sebab itu jangan kita tertipu dengan percakapan manusia yang tidak berteraskan dengan pemahaman tentang sifat Allah. Dalam kita memahami tentang hasil pada sesuatu af'al itu, mestilah kita kait dengan sifat Allah yang asa, wahdaniyah. Yang perbuatan kita di dalam ciptaan Allah, hasil kita dalam ciptaan Allah. Kita ni adalah ciptaan. Kita teruslah berharap pada pencipta agar Allah hasilkan ciptaannya yang terbaik. Sebab tu buruk pun Nabi ajar minta berlindung daripada keburukan. Ada lagi? Oh, betul kan? WRR 2903. Itulah tadi nombor lain. Masya Allah. Oh tak, tadi tak ada nombor plate, tak ada nombor abjad. Tak apa. Okey, baik. Allah telah ciptakan ketentuannya hari ini begitu. Macam tu bukan kita cipta sendiri tu. Kerana itikad begitu di masa sekalian. Manggu betul lah orang tengah nak ceramah time inilah nak itu datang ujian tu. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Nabi ajar, ya Allah, aku berlindung daripada keburukan yang engkau cipta. Buruk pun Allah cipta, ya. Kalau tidak Allah ciptakan, bermaksud ada Tuhan lain. Tak boleh. Maka beruntung keburukan yang Allah ciptakan agar kita berlindung dengan Allah. Allah yang ciptakan buruk. Bila Allah yang ciptakan keburukan, maka berlindunglah dengan Allah yang menciptakan buruk itu. Dan ini mesti dibahas bersandarkan akidah. Jangan bersandarkan keadaan. Kalau keadaan tu yang akan dia sangkaan semata-mata dan mereka berdusta. Dia tanya, kenapalah Allah jadikan buruk? Kenapalah aku yang kena? Dia akan menyalahkan Allah Ta'ala. Dia dua dah, tak salahkan Allah, salahkan orang.
Last sekali dia bila dah puas salahkan Allah, last sekali dia akan salahkan orang. Puas salahkan orang, last sekali dia akan salahkan Allah. Dan biasanya akan beriringan menyalahkan orang padanya pada sama sebenarnya menyalahkan Allah. Sebab tu kita tidak boleh menyalahkan. Nampak? Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyalahkan itu bukan kecil. Sebab tu orang yang mengenal Allah, siapa yang mencari Allah, dia tidak akan mencari salah. Bila berlaku kesalahan, itu kesalahan Allah ciptakan, maka berhati-hati dalam untuk menyalahkan. Apa yang berlaku, dia akan berlindung. Ciptaan, perbuatan itu, kita berlindung pada perbuatan buruk itu. Na'udzubillahi min zalik. Nah. Bagaimana pula Ustaz kalau kata saya buat perbuatan buruk ini ciptaan Allah? Maknanya dia menyalahkan Allah lah. Perbuatan buruk ciptaan Allah, tapi perbuatan kamu Allah bagi kamu akal untuk berfikir. Boleh faham? Perbuatan buruk ciptaan Allah. Maksudnya perbuatan itu manufacture by Allah. Tapi yang melakukan itu kamu lah. Kamu yang melakukan perbuatan buruk itu, tapi perbuatan buruk itu dalam ciptaan Allah. Yang melakukan perbuatan kamu itu pun ciptaan Allah. Namun Allah ciptakan juga akal untuk berfikir, membezakan yang mana baik, yang buruk. Maka yang akan ditanya nanti adalah itu, yang Allah pertanggungjawabkan kita untuk memilih baik dan buruk. Sebab tu ada pilihan begitu. Kalau tidak Allah buat satu je lah, kan? Itulah ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dalam bab macam nak terjemahkan. Maka kat sini di bawah itu Tuan Guru telah letakkan demikianlah sifat salbiah. Tanya tentang salbiah itu tentang apa? Menafikan perkara-perkara tidak layak bagi zat Allah. Dan kita bawa dalam kehidupan kita dengan kita meyakini bahawasanya Allah SWT itu sifatnya kekal, sedia ada, tidak sama dengan yang lain, dan berdiri sendiri. Kita faham tentang qiyamu ta'ala binafsih dengan wahdaniyah ni, akhirnya segala urusan kita ni mudahlah. Tengok bayangkan kita kan kalau jumpa dalam bab dipanggil birokrasi kan. Bila nak luluskan je, nanti kita bincang dulu saya perlukan berapa orang lagi. Kita kadang-kadang kalau nak tunggu lagi ke, saya perlukan cepat ni, nanti kita meeting dulu betul tak? Tapi dengan Allah SWT, inilah hikmahnya. Direct Allah selesai. Allah tak perlukan siapa-siapa. Nak meluluskan, nak menguruskan, nak menentukan, Allah. Kita bertuhankan Allah yang esa. Jadi hajat kita, jangan sekali kita bersangka bahawasanya bilalah nak ni, lambat lagi ke, proses banyak kot, ini kot, tak boleh. Tinggal lagi, selagi mana tak dapat tu, jangan kata hajat kita belum dikabulkan, tapi Allah telah kurniakan kita untuk meminta kepadanya. Meminta itu satu ibadah, jemaah sekalian. Tinggal lagi proses perjalanan itu, rupanya Allah nak ajar kita untuk bersangka baik dengan Allah. Ini kekuatan pada pembahasan tentang akidah. Semakin mantap kita faham tentang sifat Allah, tentang akidah, tentang tauhid, maka semakin cerah kefahaman, jelas, tiada keraguan dan tiada husnul su'uzzon, sangka buruk pada Allah Ta'ala. Maka kita hanya melakukan menurut apa yang telah ditentukan. Buat sahaja. Datanglah lafaz niat, sahaja aku. Sahaja atau dengan sengaja buat. Bukan terpaksa dah. Bukan menunggu-nunggu bila lah ni, bila asalnya terpaksa je. Dah, kita hamba, kita kena rela dengan apa yang kita lakukan. Itulah datangnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita redha kan. Orang alam kita pun kita redha kan. Mana orang nak hon ke sini, geram tu mana dia nak balik awal lambat juga balik, bagi contoh kan. Banyak berlaku begitu. Bila kita beriman, betul orang beriman dia akan faham. Dia tidak akan, dia hanya
menguruskan apa yang berlaku. Tu je. Baik. Ada soalan. Oh, terakhir saja. Berhati-hati dalam berdoa kerana ada ujiannya. Tanyalah yang tulis tu apa ujiannya. Ujian tulisan tergantung. Dia kena faham macam ni. Dia ingat ujian tu apa. Kita tak boleh nak kupas ujian tu dengan apa statement dia. Kalau kita rujuk kepada kehidupan tu ujian. Susah ujian, senang ujian. Dalam kita meminta, mungkin kita susah, hati-hati Allah bagi senang. Senang pun ujian. Mungkinlah itu maksud dia. Hati-hati. Kita ni meminta tapi tidak bersedia. Minta anak tak bersedia nak berhadapan kerana anak. Minta suami, ingin nak ada suami. Rasa macam kesorangan pula kan. Tengok orang lain ada pasangan, aku tak ada pasangan. Ni nak pergi kahwin sekarang, terasa seorang pula kan? Minta, ya Allah, kurniakanlah aku suami, ya Allah, yang soleh. Minta. Sekali dapat, tak bersedianya pula nak melayani soleh tu. Rupanya soleh ni, restrict itu, ni, dia mula rimah. Tu tak boleh, ni tak boleh, itu, ni. Banyak pula cerita ni. Dah mula dia tak nak. Nampak? Kadang kita lupa. Sebab tu dalam meminta, dua-dua itu ada hasilnya, dua-dua ujian. Ujian untuk kita taat. Susah pun kena taat, senang pun kena taat. Itulah ujian. Ujian untuk taat lah. Allah Allah. Baik. Baik, jemaah sekalian, kita sambung sikit sebelum kita habiskan. Sebelum habiskan dalam 11.30 habis, insyaAllah. Dalam bab sifat al-ma'ani, kita masuk dalam bab seterusnya. InsyaAllah, sifatul ma'ani. Kalau ada yang tak faham, tolong tanya ya. Yang tak faham, kalau tak tanya sekarang, tak apa, simpan soalan, tanya minggu depan. Balik, tengok buat murojaah. Tak faham, tanya. Sebab dalam bab akidah ni, alang-alang belajar, biar belajar sampai jazam, sampai putih. Jangan bergentayangan, bergantung. Macam penanggal, macam rambut palsu terbang kan. Rambut palsu terbang. Kaitan perbahasan tentang doa pasti dapat pahala. Okey. Doa pasti Allah terima. Okey. Dan di perbahasan doa kita tu terhalang sebab dosa. Okey. Mana satu? Kita nak faham di tengah. Okey. Rupanya dosa tak dapat pahala pun sebenarnya sebab dosa. Adakah macam tu? Baik. Soalan berbunyi, bagaimana nak bezakan dengan doa pasti Allah kabulkan. Tiba-tiba kita duk faham pada doa ada dosa tentang hadis Nabi, mafhum hadis. Macam mana aku nak kabulkan? Bajunya haram, katanya haram, semua haram. Okey. Baik. Soalan yang penting dalam kita nak tengok kedudukan kita. Baik. Yang pertama kita rujuk pada doa itu sendiri. Apa tujuan doa? Tujuan doa itu dan sifat doa itu. Di sini bila kita berdoa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bila Allah sendiri yang mengatakan bahawasanya doa itulah yang menjadi asbab Allah kabulkan. Doa tu, peranan doa adalah untuk menampakkan permintaan. Apa peranan doa? Menampakkan permintaan. Itu satu. Siapa kata? Allah sendiri kata. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Baik. Nah, bila kata Allah kabulkan doa, tadi berbalik pada tadi perbincangan, ada perbahasan tentang perbuatan, ta'malun. Doa tu sifatnya kabul. Tapi dalam kita berdoa, ada perbuatan yang kita bawa pada perbahasan doa yang bercampur dengan perkara yang
Allah tidak ridha. Perbuatan-perbuatan yang haram itu, maka menyebabkan peranan utama doa kabul itu, yang Allah sendiri mengatakan doa adalah untuk aku kabulkan permintaan kamu, maka masuklah perbuatan af'al kita yang padanya ada yang Allah murka. Maka terhijablah, terhalanglah doa itu untuk berada pada makam kabul tadi. Wala asal doa itu adalah kabul. Itu waktu doa. Baik, maka di situ datanglah perbahasan doa adalah sifat seorang hamba. Kenapa kita berdoa? Itu peranan doa. Kenapa kita berdoa? Kerana kita hamba. Bila kita hamba, maka janganlah buat benda yang Allah murka. Itu jelah. Sebab tu dalam kita berdoa, kita mulakan dengan istighfar. Istighfar. Bagan Nabi Sulaiman AS, Allah rakamkan dalam Quran, dalam meminta. Nabi tu maksum tu, mas sekalian. Tak ada dosa, tapi dimulakan dengan Rabbighfirli, ampunkan aku. Kemudian baru minta wahabli, kurniakan aku mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nah, disitulah datangnya selepas itu permintaan. Kalau dalam suratul Fatihah, sebelum kita nak meminta pertolongan, kita akan sembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka pertolongan mestilah bersama dengan sifat kehambaan. Malah doa itu sendiri menunjukkan kita hamba. Maka bila hamba, maka kita mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ni kena yakinlah dengan Allah. Ketika kita memohon keampunan, yakinlah Allah mengampunkan. Itu kena minta keyakinan. Kalau kita meminta, kita ragu satu. Kadang-kadang keraguan kita minta macam tak lepas je. Kemungkinan besar. Dan bukan kemungkinan besar, sebab besarnya adalah kerana keraguan dosa. Dosa lah. Dosa itulah yang menyebabkan kita ragu. Yakin adalah disebabkan pahala. Bila kita beramal, Allah terima amalan, maka dengan amalan yang diterima, Allah gantikan, Allah berikan falahum ajruhum inda rabbihim. Allah kurniakan pahala. Pahala tu apa kesan pada kita? Yakin. Dalam meminta, kita akan yakin Allah kabulkan. Orang biasa kalau berdosa, minta dengan macam hadis tentang bagaimana seorang si fulan minta kepada Allah. Keadaan dia itu meminta dengan rasa resah, dengan rasa gelisah sebenarnya, bukan dengan yakin. Apatah lagi dia nak yakin dengan sifat Allah yang maha ni, memberi tanpa ada perlukan yang lain-lain. Kita kadang-kadang perlu ke kita macam-macam pikiran kita tentang Allah. Hati-hati. Fahaman kita tentang Allah pun kadang-kadang kita masih menduga. Kalau aku tak usaha tak dapat. Dalam meminta masih melihat bahawa yang memberi yang menjadikan kita. Kita minta Allah jadikan, tapi kita nampak kita yang ciptakan. Contoh, ya Allah jadikanlah aku senang, tapi dalam masa sama kalau aku tak usaha aku tak senang. Macam mana tu? Ya Allah jadikan aku senang, betul? Dalam masa yang sama kita cakap apa? Kalau aku tak usaha tak senang. Macam mana tu? Salah lah, bersalahan lah pula. Patutnya, ya Allah jadikanlah aku senang, maka yang aku usaha ini adalah ciptaanmu untuk buat aku senang. Tu nampak kaedah. Yang aku sedang usahakan, ya Allah, ini adalah ciptaanmu yang akan membawa kepada senang. Senang tu cipta Allah juga. Jadi maksud kata kita terikat dengan ciptaan Allah, maka kita pun berusaha di bawah kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka disitulah kita pun meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah usaha aku ini berhasil. Maka Allah jadikan. Maka nak bezakan begitulah. Maknanya asbab utama doa tu kabul. Tapi Ustaz, bagaimana pula yang datang berusaha nak minta, dia dah dosa tadi, kata doa kabul terhalang sebab dosa. Yang ni datang buat dosa pula, minta diampunkan dosa. Berbeza kalau dia minta direct nak ampun dosa. Itu yang pertama, minta ampun dosa dulu sebelum minta yang lain. Dosa ni ibarat hutang. Kita minta kat bank, hutang dulu tak selesai. Ni minta apa ni? Hutang dulu selesai, nak minta lagi kat bank. Contohlah. Tapi kalau bagi juga, nanti kamu tak terbayar nanti kan. Boleh aku bagi? Tak apa aku bagi. Istidrah.
Dosa pun dapat juga. Apa? Bagi. Yang lama tak selesai, dia tambah lagi. Yang lama tak selesai, tambah lagi. Lala sekali, daripada 100,000 jadi 5 juta. Nak bayar macam mana? Better minta selesai. Minta selesai, dulu selesai. Itulah dosa jadi hutang sebenarnya. Jadi sebab itulah kita istighfar. Sebab tu kalau kita lihat istighfar ni kunci dia. Contoh Nisfu Sya'ban, keampunan. Ramadan, bulan keampunan. Lailatul Qadar, itu keampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu keampunan. Lepas Syawal nanti pula masuk Zulhijjah, nanti pula Raya Haji pula, keampunan juga. Di mana? Wukuf. Wukuf tu apa yang kita nak? Nak Allah ampunkan. Apa tidak? Jadi keampunan ni utama. Yang utama, nombor satu. Malah almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hasan Nafi kata apa? Kita nak mati husnul khatimah ni bukan sebab banyak amal lah. Macam nak mati husnul khatimah? Macam mana? Banyak amal? Banyak amal? Apa yang dimasukkan mati husnul khatimah? Apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah. Okay. Daripada mengenal Allah tu apa kita dapat? Apa kita dapat? Dia ada reward dia. Redha. Macam mana dapat redha? Allah ampunkan dosa semua. Bukan sebab dia banyak amal, sebab dia habis dosa, bersih. Syarat amalan dia satu pun. Tapi dosa kosong. Boleh ke? Itulah husnul khatimah. Macam mana Allah boleh ampunkan dosa? Sebab Allah kenal dia. Kenal dia. Ni kena saman. Kita tengok kawan, lah engkau kenyaman aku. Alah, settle lah. Saya pernah ceritakan, saya dulu pergi Kelantan bila tak kaya. Saya tak perasan, rotek mati, lesen mati. Tengok Roblox JPJ. Sadaqallahul azim. JPJ kau katanya. Kita tak nampak, memang betul-betul lupa betul. Allah lupakan. Sekali pun turun. Kawan ni minta dah lesen. Tengok rotek, dia ke belakang. Dia bawa ni datang. Ustaz, bawa balik umrah ke? Kenal punya, saya tak kenal dia. Saya follow Ustaz lalu katanya. Kawan JPJ tu. Follow. Tak apa Ustaz, kali ni kita kasi chance Ustaz kali ni ingat Ustaz, tolong Ustaz, hidupkan Ustaz. Dia sebab kenal ni. Tak ada bagi apa tau, sebab kenal Allah takdirkan hari tu. Kalau tidak jangan main tu. Dah lah lesen mati, rotek mati, sita kita. Jangan main. Balik jalan kaki, mahkamah lagi. Dah lah kita bawa kaum. Bawa rakyat jelata. Jenuh kita. Tengok Allah bila kenal. Yang sama lah. Tanda bila Allah kenal tu, maka lampau manusia. Bila kamu okey dah. Jangan. Macam itu lah. Kan kita pun guna perkataan, ada orang kena kenal. Ada orang kena kenal. Bayangkan pula Allah kenal kita. Pertama-tama sekali yang kita akan dapat adalah keampunan. Tiada benda yang kita nak dalam hidup kita bila mati dalam Allah ampunkan. Tu je lah. Dan Allah suka kita minta ampun. Allah tak heran dengan dosa kita, sebab Allah Maha Pengampun. Heran dosa kita lah. Contoh anak kita minta duit, Abi tak heran kamu nak minta apa, cakap. Sebab apa? Cop duit. Abi dia cop duit. Tak heran, banyak mana minta. Bi nak beli apa? Beli pulau. Beli. Beli pulau dah. Dah tak main beli lain-lain dah. Beli tu beli ni tak kisah. Sebab apa? Aku punya harta lagi banyak daripada apa yang kau minta. Macam itu. Kamu punya dosa lagi besar keampunan aku daripada dosa. Hebat Allah Ta'ala ni meletakkan sifat yang maha, menyebabkan dia tidak membuatkan hamba yang putus asa. Ni hebat. Itu sebab tanda cinta. Tanda Allah cinta adalah Allah ampunkan kita. Kita sayang isteri kita, bukan sebab kita sayang kosong itu, kita maafkan dia. Tak apalah, okeylah, semua okey. Tanda sayang lah tu. Itulah bila tanda sayang, mana kita dah tak marah, dah tak kata salah, tak ada dah.
Anak kita boleh sayang. Tengok dia baling periuk, baling TV, baling itu, melayang kejap melayang, kejap ni sayang katanya. Dia bawa kereta, dia langgar, sayang katanya. Itulah sayang dah tu. Kan? Kita bolehlah biarkan macam itu, kan? Budak ni memang dia tak ada dosa. Tapi nafsu dia tu kena jaga. Tu nafsu dia. Baik. Kalau Ustaz, boleh Ustaz? Di syarat doa ni memang bawa tadi perbuatan panjang. Tapi memang itulah buat benda kita pakai hari-hari. Kita pakai hari-hari, setiap masa kita pakai. 24 jam. Doa tu memang senjata kita yang tak boleh dipisahkan. Jadi ketika berdoa, perbuatan, ya Allah, Engkau yang menciptakan, Engkau yang menggerakkan aku berdoa, maka janganlah asbab dosa aku terhalang apa yang telah Engkau ciptakan doa ni. Aku tak nampak jalan lain lah. Dengan jalan ini saja untuk kabul apa yang aku minta, ya Allah. Namun janganlah sebab dosa aku menjadi penghalang kepada doa ini, ya Allah. Ampunkan, ya Allah. Gitu. Allah Maha mengetahui. Baik, kita masuk sikit sebelum kita tutup. Kita tak boleh baca syarah panjang sifat ma'ani, kita baca mukadimah saja. Baik, sifatul ma'ani. Selepas Imam Al-Sanusi menetapkan adanya zat Allah SWT dan disempurnakan dengan penafian atau penyucian dari segala perkara yang tidak layak baginya pada sifat-sifat salbiah. Mana kata selepas daripada zat, jadi perbincangan tentang nafsiyah, maka dibawakan salbiah. Kemudian untuk apa salbiah ni? Untuk menafikan atau penyucian daripada segala perkara tidak layak baginya dan pada sifat-sifatnya, yang ini menurut pada salbiah. Maka Imam As-Sanusi turut mengemukakan sifat al-ma'ani. Imam As-Sanusi mengemukakan pengertian sifat al-ma'ani seperti yang dikendaki oleh ahli ilmu kalam dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah, iaitu sifat-sifat yang ada pada dirinya. Pengertian Imam As-Sanusi turut dijelaskan oleh Al-Hudhudi bahawa sifat al-ma'ani ialah tiap-tiap sifat yang ada berdiri pada zat Allah SWT dan mewajibkan baginya hukum, iaitu sifat al-ma'nawiyah. Mengikut Syekh Muhammad Zain di dalam Bidayah Al-Hidayah, sifat ini dinamakan juga dengan sifat ikram dan sifat zat. Penamaan sifat al-ma'ani sebagai sifat zat pernah disebut oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kata kunci bawah tu, cuba lihat yang atas, Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Tu berhati-hati. Hati-hati maksud bukan bermaksud menyokong Mu'tazilah. Tapi dalam perbahasan Mu'tazilah, mereka pun memahami tentang hal ini. Mu'tazilah ni sifatnya menolak tentang sifat Allah. Mu'tazilah senang nak faham, dia menolak. Bila menolak sifat Allah, namun dalam perbahasan ma'ani, ada perbahasan Mu'tazilah yang akan ngikut. Bukan kita ngikut dia. Yang faham, yang salah faham pula. Tu jangan salah faham. Dan nanti kita akan nampak nanti bab nak menentang balik, nak melawan balik. Dan kebanyakan perbahasan yang ditulis dalam karya akidah, contohnya Imam Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, dan Fiqhul Akbar Imam Syafi'i, dan karya-karya akidah yang lain, kebanyakan, majoriti boleh katakan adalah untuk menjawab persoalan-persoalan Mu'tazilah. Mu'tazilah. Baik. Baik. Kita berhenti dulu setakat tu, sebab yang penggang kedua dan seterusnya perlukan perbahasan yang lebih panjang. Nanti kita sambung pada siri yang akan datang. Yang ini kita akan sambung pada sifat al-ma'ani itu pada perenggan yang kedua dan 149. 149 pada isi yang pertama surah apa? 143. Edisi yang pertama 143, edisi yang kedua 149. Baik. Baik. Mutakhir ini ada banyak pula perbincangan pasal perhati kan. Keluar balik perbincangan sifat. Sifat 20 dia keluar balik perbahasan. So kalau siapa perhati tengok banyak dah keluar balik. Ada yang
kekeliruan pun ada, yang menolak pun ada. Cuma alhamdulillah ni masih terbaik bila kita memahami, mendalami tentang sifat 20 dengan mengikut sumber yang benar, tepat dan jelas. Maka mudah-mudahan membantu kita untuk memahami perbahasan ini dan beramal dengannya, insya-Allah. Baik, Tuhan yang mulia taala. Baik, kita tutup dengan munajat umat bi qiraati suratul Fatihah. Sab'a qiraah 14 riwayat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan pada semua doa yang ada pada pagi ini ya Allah, permudahkan segala urusan dunia dan akhirat, kabulkan segala hajat kami dunia dan akhirat ya Rabb ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghfir. Nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya Rabb, khususan buat semua umat Islam di seluruh dunia ya Allah, fi Palestin wa Gaza, Yaman, fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah. Berikan kekuatan kepada umat Islam di seluruh dunia, bebaskan pada cengkaman Zionis lanatullah, bebaskan Baitul Maqdis ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, kumpulkan ya Rabb. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم
لا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sudah majlis kita pada hari yang penuh barakah ni, pengajian kita dan munajat umat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita, istiqamahkan kita untuk terus berada di dalam jalan ketaatan, terus menuntut ilmu sampai ke akhirnya, insya-Allah, dan dipertemukan kita kembali semuanya kita hari ini di dalam syurga firdausnya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, mas sekalian, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf besar kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dan apa yang payah. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perwawasan kita pada pagi yang penuh barakah, insya-Allah. Baik, itu saja. Kita jumpa pada siang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa salihat wa tawasaw bil haqq bis sabr wallahu a'lam. Takbir. Allahu akbar.